Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, saya Siti Falihah binti Yaakob. Bersama saya dalam penulisan ini Dr. Tengku Sarina Aini Tengku Kasim dan juga Dr. Nurul Fahimah binti Muhammad Razif. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Faktor Peningkatan Kemiskinan Haid Semasa Pandemik COVID-19. Sahabat-sahabat semua, apabila disebutkan tentang kemiskinan haid, maka kita perlu tahu kemiskinan haid merupakan satu situasi yang berlaku kepada wanita dewasa ataupun remaja perempuan yang mana mereka ingin mempunyai kekangan untuk menguruskan haid dengan sihat dan selamat. Dalam masa yang sama, mereka juga tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang pendidikan haid dari aspek pengurusan haid, penentuan darah haid dan istihadah serta ilmu yang berkaitan dengan sistem reproduktif dan juga seksual. Sahabat-sahabat semua, kebiasaannya kemiskinan haid ini dialami oleh golongan yang berpendapatan rendah ataupun dikenali sebagai golongan B40. Pada tahun 2018, Bank Dunia mendapati bahawa seramai 500 juta wanita daripada seluruh dunia menghadapi masalah untuk mendapatkan produk kelengkapan haid mereka. Dan angka ini semakin meningkat semasa berlakunya pandemik COVID-19. Satu kajian yang dilakukan oleh WASH United dan juga UNICEF mendapati bahawa seramai 47% wanita menghadapi masalah untuk mendapatkan produk kelengkapan haid mereka disebabkan bebanan keuangan. Dalam masa yang sama, kajian yang dilakukan oleh Siti Fatimah Saleh pula mendapati bahawa pembelajaran ilmu darah wanita pada hari ini adalah berorientasikan kepada alternatif sendiri oleh masyarakat yang dipandu oleh kesedaran. Benda ni kita boleh tengok pada hari ini yang mana sekiranya seorang wanita datangi haid, kebiasaannya mereka akan merujuk kepada ibu mereka, adik-beradik perempuan mereka ataupun nenek mereka tanpa ada satu pembelajaran khusus tentang darah haid. Justru kajian ini membawa dua objektif utama. Yang pertama untuk mengenal pasti faktor-faktor berlakunya peningkatan kemiskinan haid semasa pandemik COVID-19 dan yang kedua untuk menganalisis ilmu asas darah wanita yang perlu diutamakan dalam kurikulum bagi mengatasi kekurangan pendidikan haid dalam kalangan pelajar di sekolah. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif induktif dengan menganalisis secara analisis kandungan. Semakan literatur dibuat berdasarkan penulisan daripada ulama muktabar mazhab Syafi'i, penulisan artikel jurnal, merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan pentadsiran di SKP Pendidikan Islam Sekolah Menengah tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 dan juga buku teks tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 mata pelajaran pendidikan Islam di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dapatan kajian ini yang pertama adalah faktor peningkatan kemiskinan haid semasa pandemik COVID-19. Yang pertama disebabkan kos sara hidup yang tinggi. Kajian yang dilakukan oleh Rose mendapati bahawa golongan yang berpendapatan rendah B40 ni mereka mengalami kesukaran semasa pandemik COVID-19 disebabkan bebanan keuangan sehingga menyebabkan mereka tidak mampu untuk membeli keperluan asas di rumah seperti makanan dan minuman, termasuklah juga mereka tidak mampu untuk membeli keperluan asas seperti tualah wanita. Dan apa yang lebih menyedihkan, kajian yang dilakukan oleh Ajari mendapati bahawa terdapat wanita yang memilih untuk melakukan hubungan seksual yang tidak selamat disebabkan mereka ingin mendapatkan keuangan untuk membeli kelengkapan haid mereka. Dalam masa yang sama, terdapat juga wanita yang memilih untuk mengandung tanpa datang haid semasa pandemik COVID-19. Faktor yang kedua adalah disebabkan kekurangan atau ketiadaan kemudahan sanitasi untuk menguruskan haid. Kajian yang dilakukan oleh Sommer mendapati bahawa terdapat keperluan yang perlu ada kepada semua individu iaitu keperluan air dan juga sanitasi untuk kebersihan. Tetapi apa yang berlaku, sekiranya sebelum pandemik COVID-19, pelajar-pelajar boleh mendapatkan keperluan haid mereka seperti tualah wanita dan juga boleh menggunakan akses tandas mereka di sekolah untuk kebersihan. Tetapi ketika pandemik COVID-19 dan berlaku pula Perintah Kawalan Pergerakan, maka memberi kesan kepada pelajar-pelajar ini untuk mendapatkan keperluan haid mereka dalam masa yang sama mereka mempunyai kesukaran untuk mendapatkan air yang bersih.
Faktor yang ketiga adalah disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan tentang pendidikan haid. Jika diamati dalam kurikulum pendidikan Islam sekolah menengah, mata pelajaran pendidikan Islam di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, bab haid, nifas dan istihadah ini hanya disebutkan secara sekali lalu ataupun disebutkan tentang definisi sahaja tanpa ada satu penjelasan yang jelas bagaimana untuk menentukan darah haid dan istihadah, bagaimana untuk menguruskan haid mereka dan bagaimana pula hukum hakam yang berlaku ketika seorang wanita muslim itu mengalami haid ataupun nifas. Jabatan yang kedua adalah tentang ilmu asas darah wanita. Mengikut Imam Romli, ada 4 perkara yang perlu diketahui oleh wanita apabila mempelajari ilmu haid. Yang pertama, mereka mesti mengetahui hukum hakam yang berkaitan dengan perkara larangan ketika haid seperti solat, baca Quran, puasa dan sebagainya. Yang kedua, mereka mesti mengetahui dan tahu kira macam mana nak kira umur minimum haid, iaitu 9 tahun Qamariah Takribiyah. Yang ketiga, mereka mesti mengetahui kadar haid yang merangkumi tempoh sekurang-kurang haid, tempoh paling banyak haid dan juga mereka mesti mengetahui tempoh suci antara dua haid. Di seluruh kajian ini, kesimpulannya mendapati bahawa pengurusan haid amatlah penting kerana ia berkait rapat dengan pembentukan keyakinan dan pemeliharaan maruah seorang wanita. Dan kajian ini mencadangkan agar adanya kerjasama di antara komuniti, industri dan juga kerajaan untuk membendung masalah kemiskinan haid. Dalam masa yang sama, terapkan juga ilmu tentang pendidikan haid ini di sekolah dengan masukkan aspek-aspek seperti pengurusan, penentuan darah wanita dan hukum hakam yang berkaitan dengannya seawal umur baligh. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.